شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب يسر ولا تقصر رب تمم بالخير أما بعد InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Yunus ayat 79. Sebelum itu kita tengok pengajaran yang lepas. Berapa? 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina mubin. Maka tatkala telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, lalu mereka berkata, sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata. Pengajarannya, pertama, tidak ada seorang Rasul yang diutuskan kepada kaum mereka melainkan pasti akan dituduh oleh kaum mereka tukang sihir atau gila. Ini kerana sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah, bahawa setiap kebenaran yang disampaikan pasti akan ditolak oleh setiap kaum. Dan akhirnya dituduh dengan pelbagai tuduhan. Yang kedua, antara tujuan tuduhan musuh-musuh Islam kepada para Rasul iaitu sebagai tukang sihir ataupun gila, supaya orang ramai menjauhkan diri mereka daripada Rasul yang membawa kebenaran. Yang ketiga,
Antara sifat pendakwah yang terbaik ialah tidak membalas setiap tuduhan dusta musuh Islam kepada mereka. Sebaliknya, cukup dengan menafikan bahawa para pendakwah tidak sesat dan bukan penyihir. Ayat 77. Qala Musa ataquluna lil haqq lamma ja'akum as-sihrun hadha wa la yuflihu as-sahirun. Maksudnya telah berkata Musa, adakah patut kamu berkata terhadap kebenaran itu tatkala kebenaran telah datang kepada kamu bahawa itu adalah sihir. Dan pasti orang-orang yang terlibat dengan sihir tidak akan berjaya. Pengajarannya, walaupun perbezaan antara sihir dengan kebenaran terlalu jelas dan jauh, musuh Islam tetap menuduh kebenaran itu adalah sihir. Kerana kebatilan itu tidak ada hujah. Dan ilmu. Yang kedua, tidak ada satu pun sihir ataupun penyihir yang akan berjaya, baik di dunia maupun di akhirat. Ayat 78. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakum al-kibriya'u fil ard wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Maksudnya, mereka telah berkata, adakah patut engkau mendatangkan ke kami, engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami daripada amalan yang kami dapati daripada nenek moyang kami, dan supaya kamu mendapat kuasa di atas muka bumi. Dan kami tidak akan beriman kepada kamu berdua. Pengajarannya, antara sebab utama manusia menolak kebenaran ialah kerana terlalu cinta amalan-amalan yang diamalkan oleh nenek moyang mereka yang lama. Dan telah sebati dalam jiwa mereka. Yang kedua,
Antara tuduhan musuh-musuh Islam kepada para pendakwah ialah dakwah digunakan untuk mendapatkan kuasa. Kerana itu, ia perlu ditentang habis-habisan. Yang ketiga, fanatik kepada sesuatu pendapat atau amalan adalah penyebab utama manusia suka mengikut secara membuta tuli dan menolak kebenaran. Okey. Sambut ada buah ayat seterusnya. Ayat malam ni, ayat 79, kaitan dengan ayat lepas. Sebenarnya cerita ni cerita yang bersambung. Kalau yang lepas, cerita tentang bagaimana Musa berdakwah kepada Firaun dan akhirnya Firaun dengan pembesarnya menuduh apa yang dibuat oleh Nabi Musa adalah sihir. Dan apabila Firaun dan pembesarnya tidak ada hujah, maka mereka pergi pada step yang kedua, iaitu menggunakan kuasa. Dan kuasa Firaun ketika itu ialah terletak di tangan tukang sihir. Tukang sihirlah yang menjadi pengampu ataupun mereka yang selalu akan mempertahankan raja yang zalim. Maka Firaun memanggil dan mengumpul semua tukang sihir untuk menentang Nabi Musa AS. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala, dan telah berkata Firaun. Telah berkata Firaun. Qala fa'al kan? Mana fa'al dia? Pelakunya. Firaun. Apa jenis fa'al? Isim zahir. Dan fa'il ni hukumnya apa? Ibaris. Dan tanda dia marfu' ialah dhammah, bari depan. Sebab tu Fir'aunu. Okey, apa kata Fir'aun? Itu ni. Bawa datang oleh kamu ni kepadaku. Fa'il apa ni? Itu ni. Fa'il amar. Mana fa'ilnya? Wawul jemaah. Jadi Fir'aun perintah kepada siapa?
antum, iaitu pembesarnya. Kemudian ni ia dipanggil apa? Maf'ul bih. Datanglah oleh kamu ni kepada aku. Okey ke? Bawa datang apa dia? Bikulli. Dengan setiap sahirin. Kalau sihrun, sihirlah. Tapi kalau sahirun, orang. Penyihir. Jadi sekarang sahirun, bawa datanglah kepada aku setiap penyihir. Alim. Yang mahir, yang pakar. Dari mana ni? Firaun perintah pada pembesar-pembesar dia pergi cari dan bawa datang penyihir yang yang mahir, yang berilmu. Dari mana penyihir ni? Di mana mereka cari? Di mana ni? Dalam surah ni, surah Yunus, Allah tak sebut detail kisah bagaimana Firaun mengumpul tukang sihirnya dan bagaimana pertembungan antara tukang sihir dengan Musa alaihissalam. Tapi Allah sebut detail dalam surah Al-A'raf dan juga surah Taha. Cuba buka surah Al-A'raf. Ayat 109. Okey. Cuba tengok. Qala al-mala'u. Telah berkata pembesar. Ini pun sama. Al-mala'u fa'il kepada qala. Dan jenis fa'il ialah isim zahir. Telah berkata pembesar-pembesar min qaumi Fir'aun. Daripada kaum Fir'aun. Inna hadha la sahirun alim. Apa yang Musa itu adalah sebenarnya, sesungguhnya ini, iaitu Nabi Musa, pasti adalah sahir, seorang penyihir. Setelah Nabi Musa tunjukkan tongkatnya bertukar jadi ular dan tangannya bila diseluk ke dalam baju bertukar menjadi putih, maka pembesar Firaun berkata Musa ni sebenarnya tukang sihir. Kalau ayat lepas, siapa yang berkata? Siapa yang berkata pada Musa bahawa Musa adalah Firaun? Di sini siapa? Pengajarannya apa? Pemimpin dengan menteri-menteri dia satu kepala. Okey. Kemudian dia buat tuduhan satu lagi. Kalau sebelum ni tuduhan apa? Selain pada Musa adalah penyihir. Satu lagi. Musa datang untuk menghalang, untuk dapat kuasa. Satu lagi. Untuk menghalang Firaun dengan kaum dia daripada beramal dengan amalan nenek moyang mereka. Ini pun satu tuduhan lagi. Kata pembesar, Musa ni selain pada tukang sihir, dia juga yuridu. Cuba terjemah. Yuridu, dia nak an yukhrijakum. Mengeluarkan kamu ni Firaun dengan kaum dia lah, min ardikum. Daripada bumi kamu, iaitu Mesir. Famaza ta'murun. Maka, famaza ta'murun. Apa pandangan kamu? Apa yang kamu nak perintahkan? Mana tuduhan, satu lagi tuduhan. Biasa antara tuduhan kepada para pendakwah ialah mereka berdakwah sebab untuk dapat kuasa. Bila dapat kuasa, dia akan tolak orang lain. Okey. Maka, jawab pembesar-pembesar, qalu, mereka berkata, arjih. Apa makna arjih?
Harajin ni mana? Bagi tangguh pada Musa dengan Harun. Jangan tangkap sekarang. Jangan berlawan sekarang. Sebab apa? Tangguhkan, biarkan Musa wa akhahu dan saudaranya Harun wa arsil, dan sebaliknya utuskan fil madain. Fil madain jamak kepada Madinah. Pergilah hantar ke mana-mana Madinah ataupun bandar di Mesir yang di bawah kekuasaan Fir'aun. Buat apa? Hasyirin. Kumpul. Daripada hasyar, kamu semua pergi cari tukang sihir dan kumpul semua. Jadi tukang sihir itu dikutip daripada mana? Satu Mesir. Kalau Malaysia ada berapa negeri? 14. Dia cari semua negeri. Mana-mana tukang sihir yang mahir je, yang baru nak belajar dia tak ambil. Sebab dia tahu Musa ni tukang sihir yang hebat. Mesti yang lawan dia pun hebat. Ya tukar, bawa datang kepada engkau bikulli sahirin alim. Bawa datang tukang sihir yang alim. Yang mahir. Okey, waja'a saharatu. Maka datanglah saharah. Saharah ni jamak kepada sahir. Kalau sahirun, seorang tukang sihir, jamaknya saharatun. Dia panggil jamak apa tu? Jamak? Bukan. Jamak ada berapa semua? 3. Yang pertama, jamak muzakkar salim. Yang kedua, muannas salim. Yang ketiga, jamak taksir. Itu jamak apa tu? Bukan. Ayalah, muzakkar dah jawab, muannas dah jawab. Tinggal satu lagi. Kita tak belajar lagi, tapi benda senang je. Kalau jamak muzakkar salim, jamak muzakkar salim, dia mesti belakang dia ada waw nun ataupun ya nun. Muslimuna ada waw nun ataupun muslimina, jamak muzakkar salim itu. Mu'minuna, mu'minina di akhir dia. Yang kedua, jamak muannas salim. Apa tanda dia? Di belakang dia, di hujung dia ada alif dan ta. Muslimat, mukminat, solihat, abidat. Jamak muannas salim itu. Okey, yang ketiga, jamak taksir. Jamak ni apa? Menunjukkan apa? Lebih pada 2 orang. 3 ke atas. Jadi kalau jamak muzakkar, dia jamak khas untuk lelaki lah. Muslimuna, orang-orang Islam lelaki. Kalau jamak muannas, dia lebih kepada muannas. Muslimat, salihat. Selain daripada itu, jamak taksir. Apa tanda dia? Apa tanda dia? Selain daripada 2 tu lah. Bila dia ada 3, tanda pertama dah ada, tanda kedua dah ada. Makna yang tak ada tanda 1 dan 2, jamak taksir lah tu. Saharatun. Ada tak tanda waw nun dan ya nun di akhir? Tak ada. Ada tak tanda alif dan ta maftuhah? Maka dia adalah jamak taksir. Jenis-jenis kita banyak jumpa ni, saharah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Bunyi nak sama tak? Kafarah, fajarah, saharah. Kan? Semua tu jamak. Kalau kafarah, jamak kepada kafir. Seorang kafir. Kalau ramai, kafarah.
Kalau fajarah jamak kepada fajir, orang yang buat jahat. Seorang fajir. Kalau ramai, fajarah. Kalau saharah ramai, kalau seorang sahir. Okey. Jadi bawa datang dan telah datang tukang-tukang sihir. Fir'aun. Telah datang tukang-tukang sihir kepada Fir'aun. Setelah dikumpul daripada bandar-bandar, kalau apa kata tukang sihir? Mereka berkata, Inna sesungguhnya lana bagi kami la ajra. La ajra upah. Adakah sesungguhnya bagi kami upah in kunna sekiranya adalah kami nahnu ghalibin, kalau kami menang berlawan dengan Musa. Apa maksud tu? Satu yang jenis minta upah ni siapa? Ahli sihir. Ataupun orang yang matlamatnya dunia. Ini tukang sihir tak beriman. Bila tak beriman, matlamat dia dunia aja. Boleh kami nak lawan Musa, tapi dapat apa? Ada tak upah. Jadi dua-dua Fir'aun dengan tukang sihir, dua-dua ada kepentingan. Fir'aun apa kepentingan dengan tukang sihir ni? Untuk kekal berkuasa, tukang sihir pula apa kepentingannya? Masing-masing cari kepentingan. Tapi Musa ada kepentingan tak bila berdakwah? Tak ada. Okey, apa jawab Perdana Menteri Fir'aun? Merangkap Menteri Kewangan. Qala na'am. Apa kata Fir'aun? Qala na'am. Pastilah. Takkanlah kamu bekerja free. Wa innakum, bahkan sesungguhnya kamu laminal muqarrabin. Bukan setakat dapat upah, dapat gaji, tapi kamu akan dilantik orang yang muqarrabin. Apa dia? Orang yang kanan. Menteri kanan. Ciri-ciri tak main kanan. Okey. Kemudian, kita dapat tahu daripada ayat ini dari mana tukang sihir dikumpulkan. Berapa ramai? Dalam tafsir macam-macam. Ada kata 1,000. Ada kata sampai 40,000 tukang sihir. Yang handal. Dikutip daripada seluruh Mesir. Kita tahu Mesir besar kan? Besar. Dikutip Kelantan sikit, Johor sikit, Perlis sikit. Perlis tak ramai lah tukang sihir. Okey. Sekarang cuba tengok. Ini ayat ni 80 dah cerita dah nak bertembung tu. Kita nak tengok pula bila berlaku, masa berlaku tu. Hari apa, waktu apa. Sebab itu ada kaitan dengan dakwah, walaupun nampak Musa berlawan dengan tukang sihir. Tapi sebenarnya Musa sedang berdakwah. Bila berdakwah mesti ada strategi. Cuba buka surah Taha. Ayat 59. Pulang ke? Okey. 59. Waktu dan hari Nabi Musa yang tetapkan. Qala, kata Nabi Musa, mau'idukum. Mau'id apa dia? Waktu pertemuan. Waktu pertemuan kamu ialah Yaumuz Zina. Ini harinya. Hari apa ni?
Zina perhiasan. Hari apa biasa manusia berhias? Hari raya. Jadi harinya ialah hari raya. Waktunya wa an yahsyuran nasu duha. Waktu duha. Musa yang pilih. Kenapa Musa pilih hari raya? Kenapa perlu pada orang ramai? Ha? Dakwah kalau boleh, yang terbaik ialah lagi ramai orang tengok, lagi ramai disampaikan mesej dakwah, lagi bagus. Sebab dakwah nak selamatkan semua orang, bukan orang tertentu. Bukan orang masjid je, kan? Kalau boleh, semua sekali. Sebab itulah bila Allah perintah Nabi, sampaikan dakwah secara terbuka di Mekah. Nabi bercakap di mana? Di mana? Atas apa? Bukit apa? Bukit Safa ke Marwah? Bukit Safa kan? Nabi tahu tak risiko dia? Satu, secara terbuka. Yang kedua, yang Nabi nak sampaikan, bercanggah dengan amalan masyarakat jahiliah sekian lama. Dan risiko dia mungkin Nabi, kan? Tapi Nabi tak peduli. Yang Nabi ambil perhatian apa dia? Dakwah mesti sampai seramai yang mungkin. Maka Nabi pilih di tempat yang tinggi supaya semua orang dapat tengok dan dengar dengan jelas. Begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa bukan nak bersihir ni, tapi nak sampaikan dakwah. Maka Nabi Musa pilih hari orang yang paling ramai. Kemudian waktunya pula duha. Kenapa waktu duha? Kalau malam, orang tak berapa nampak lah mukjizat Nabi Musa. Siang kan? Okey, kenapa waktu duha? Kenapa tak waktu zuhur? Kalau waktu zuhur apa berlaku? Bila panas sangat orang kan hari. Betul tak? Kita kalau buat kelas kipas tak ada, aircon tak ada, apa jadi? Ustaz pun lari dulu. Okey. Kemudian fatawalla Fir'aun. Maka setelah Musa bagi masa ni, ini menunjukkan apa ni? Musa yang tetapkan masa. Sedangkan kita tahu masa tu yang beriman dengan Musa tak ada, Musa seorang je. Dan Musa berdepan dengan siapa ni? Satu kerajaan yang besar dan zalim dengan bala tenteranya. Yang kedua, dengan tukang sihir yang beribu-ribu. Musa seorang je. Tapi Musa yang tetapkan hari dan waktu. Menunjukkan apa tu? Keberanian dan keyakinan Nabi Musa AS. Kita kadang-kadang bukan nak berdepan dengan kerajaan, bukan nak berdepan dengan tukang sihir. Kadang-kadang nak cakap pada kawan pun 10 hari tak tercakap lagi kan? Sebab apa? Tak berani kan? Kenapa tak berani? Nak jaga perasaan orang lah, takut bergaduh kan? Mana sebenarnya takut lah tu. Takut. Jadi Allah bagi cerita Nabi Musa ni kepada Nabi Muhammad. Salah satunya tujuan ialah supaya Nabi jangan rasa takut langsung pada orang musyrikin Mekah. Sebab kalau Musa seorang, hanya seorang je, boleh berdepan dengan kerajaan Fir'aun yang kuat dan zalim, dengan tukang sihir yang beribu-ribu, dan akhirnya menang. Nabi Muhammad hanya berdepan dengan orang Quraisy yang tak ramai pun, tentera pun tak kuat, tukang sihir pun tak ada. Maka lebih meyakinkan kepada Nabi untuk berdepan dengan orang musyrikin. Okey, kemudian setelah ditetapkan waktu, maka Fir'aun berundur, lalu jamaah, dia mengumpulkan perancangan jahatnya, dia merancang. Semua atas, kemudian dia kata, dia datang. Qala lahu, sebelum bertembung antara Musa dengan tukang sihir, qala lahu Musa, Musa berkata, tengok, Musa sebenarnya bukan nak berlawan sihir, tapi Musa nak berdakwah. Sebelum tukang sihir menunjukkan sihirnya, Musa dah sampaikan mesej dakwah. Apa kata Musa? Wailakum, celakalah kamu, la taftaru, jangan kamu
mereka-reka ataupun berdusta kepada Allah. Jangan mereka-reka pendustaan kepada Allah. Akibatnya apa? Wa yushitakum bi'azabin. Maka Allah akan binasakan kamu dengan azabnya. Wa qad khaba, dan sesungguhnya telah rugilah orang yang mereka-reka pendustaan. Bila Musa cakap macam ni dalam tafsir, dah tukang saya sebahagian dah rasa tergugat, goyang. Sebab apa ni? Musa ancam dengan apa? Azab Allah. Mula goyang dah. Sehingga dalam tafsir ada mengatakan tukang saya berbisik sama mereka. Mereka tak nak bagi dengar Firaun. Kalau Firaun dengar, habis mereka. Dia kata kalau kita kalah, kita akan terus sujud pada, kita terus beriman dengan Musa. Hasil apa dah dakwah ni? Sebab tu dakwah kena ada dua unsur. Satu, unsur menggembirakan. Kalau kamu beriman, ini balasannya. Yang kedua unsur menakutkan, inzar, menakutkan dengan azab Allah. Kalau kamu terus dengan sihir kamu akan ditimpa azab Allah. Kena ada dua unsur tu. Okey, ayat seterusnya. Ni. Fatanaza'u amrahum. Maka tukar sihir sesama mereka saling berbantah antara sesama mereka disebabkan apa? Kata-kata Musa tadi. Amrahum bainahum wa asarrun najwa, dan mereka menyembunyikan bisikan, tak nak bagi Firaun dengar. Qalu, ini dia panggil langkah apa ni? Bukan langkah syariah. Itu langkah tak baik, ini langkah baik. Langkah apa ni? Tak tahulah, langkah malaikat kot. Kemudian, qalu, mereka berkata, in hadha ni. Siapa yang berkata ni? Sebahagian tukang sihir mereka berkata, dua-dua ni adalah penyihir. Siapa dua ni? Musa dan Harun. Yurida, mereka berdua ni nak mengeluarkan kamu daripada bumi kamu dengan apa? Dengan sihir mereka. Wa yadhhaba bi tariqatikumul musladan, mengeluarkan kamu daripada tariqah, jalan kamu, iaitu amalan kamu. Tadi siapa yang kata ni? Pembesar. Sekarang siapa yang kata? Makna apa tu? Kalau orang kufur, satu pandangan, satu pendapat, satu fikrah. Okey, fa'ajmi'u, maka dikatakan, kumpullah kaidakum, tipu daya kamu, perancangan jahat kamu, semak tu, safa. Kemudian datanglah secara berbaris, saf. Waqad aflaha, sesungguhnya telah berjayalah pada hari ini manis ta'ala, siapa yang menanglah, siapa yang sombong. Ini pendapat tukang sihir. Okey. Kemudian tukang sihir berkata, qalu ya Musa. Mereka berkata, wahai Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Sama ada engkau campak dulu, campak apa ni? Tongkat. Wa imma an nakuna awwala man alqa, ataupun kami orang yang pertama campak. Maknanya tukang sihir bagi pilihan tak? Bagi pilihan. Maka kata Musa, qal bal alqu. Bahkan kamu campak dulu. Kenapa Musa suruh tukang sihir campak dulu? Dia ada pilihan. Dia nak campak dulu boleh. Nak suruh tukang sihir campak dulu pun boleh. Tapi Musa kata kamu campak dulu. Kalau confident, campaklah dulu. Ya. Nak bagi tukang sihir? Ya, kalau Musa tunjukkan yang
kelebihan dia dahulu. Jadi akhirnya orang tak nampaklah kehebatan sihir mukjizat Nabi Musa. Sebab apa? Dia yang pertama. Tapi bila ditunjukkan sihir-sihir yang lain, nampak hebat. Tiba-tiba yang Musa datang terus makan. Lagi menampakkan kehebatan mukjizat Nabi Musa. Itu strategi. Jadi Musa kata, kamu campak dulu. Apa yang dicampak? Wa iza hibaluhum. Hibal apa makna? Tali-tali. Jamaah, kalau mufrad dia, hablun. Hablum mim masad. Ada kan? Surah apa tu? Al-Masad. Maka tali-tali mereka wa'isiyuhum. Kalau hibal jamak kepada hablun. Hablun. Kalau isiyuhum jamak kepada asa. Tongkat. Kalau satu asa, kalau banyak isiyu. Jadi tukar sihir guna apa? Dan ini juga menunjukkan kelemahan siapa ni? Tak, kelemahan yang pertama ialah kelemahan Fir'aun. Fir'aun kan mengaku dia Rabbukumul A'la, kemudian ilah. Tiba-tiba bila nak berdepan dengan Musa, dia bergantung pada siapa? Tukang sihir pula bergantung pada siapa? Akhirnya siapa yang kuat? Antara tukang sihir, antara Fir'aun, tukang sihir dengan tongkat dan tali. Siapa yang kuat? Tongkat dan tali. Kemudian, bila mereka campak tu, yukhayyalu. Apa yukhayyalu? Daripada khayal. Dikhayalkan. Ilahi kepadanya, kepada siapa? Kepada Nabi Musa, min sihrihim, daripada sihir, tukang-tukang sihir, annaha tas'a. Dikhayalkan kepada Musa seolah tongkat dan tali tukang sihir yang dicampak tu macam ular yang bergerak. Tas'a tu bergerak. Dalam ayat lain dia sebut hayyatun tas'a. Bukan ular, tapi seperti ular, seumpama ular, bukan ular. Sebab apa bukan ular? Sebab tukang sihir bukan Tuhan. Dia tak boleh menukarkan tongkat kepada ular. Dia tak boleh. Musa pun tak boleh. Tapi Musa campak tongkat bertukar jadi ular. Siapa yang menukarkan? Allah. Sebab itulah sihir-sihir ni semua adalah apa dah? Khayalan. Bukan hakikat. Khayalan. Siapa percaya pada sihir, dia memang khayal. Khayal. Okey. Fa'awjasa fi nafsi khifatan Musa. Musa mula-mula berani. Mula-mula berani kan nak berdepan satu kerajaan, bala tentera yang kuat, kerajaan yang zalim. Kemudian tukar sihir pula beribu-ribu, berani dia. Kamu campak dulu. Tiba-tiba bila tukar sihir campak dan bertukar nampak macam ular dan nampak macam bergerak. Cuba bayangkan. Kalau 1000 tukar sihir, berapa nampak macam ular bergerak? 2000 lah. Sebab setiap tukar sihir ada tali dan tongkat. Setiap tukar sihir ada 2. Jadi kalau 1000 tukar sihir, berapa nampak bergerak? 2000. Ada pendapat mengatakan 40,000 tukar sihir. Jadi berapa nampak yang bergerak macam ular? Musa pun terkesan. Kita rasa takut tengok berapa ular. Ular lidi seekor je kan. Cabut lari. Kadang-kadang ular belum bergerak, kita dah bergerak kan. Fa'awjasa fi nafsi khifah. Maka terkesan pada diri Nabi Musa khifah. Khifah daripada khauf, takut. Musa. Sebab Musa ni manusia, walaupun dia Nabi, dia tetap ada manusia. Ada rasa takut.
Maka ketika itu datang ketenangan. Allah kata apa? Qulna, kami kata la takhaf. Jangan takut. Sebab apa? Sebab apa jangan takut? Innaka antal, sesungguhnya engkau adalah paling tinggi. Engkau pasti menang. Hilang takut. Ini dia panggil apa ni? Dia asas dalam agama ataupun asas untuk pendakwah ada dua. Saya pernah sebut. Apa dia? Kalau tak ada dua ni, dakwah dia akan gagal. Tak ingat? Apa dia? Satu, kamalul yaqin. Alal haqqi. Kamalul yaqin. Yang kedua, kamalu ar-rahmah. Alal khalqi. Asas agama kena ada dua ni. Ataupun asas untuk kita buat kerja dakwah. Pertama, kamalul yaqin. Apa makna kamal? Sempurna. Keyakinan kepada kebenaran yang sempurna. Hasilnya apa dia? Bila kita betul-betul yakin tentang kebenaran yang kita pegang. Kesannya apa? Tak, dia akan selamat daripada segala mudarat ataupun segala kejahatan. Kalau kita betul-betul yakin di atas kebenaran dan kita buat kerja kebenaran, kebaikannya kita akan selamat daripada segala kejahatan. Nanti kita tunjuk contoh. Yang kedua, kamalur rahmah. Rahmat kepada makhluk yang sempurna. Rahmat kepada manusia, rahmat kepada haiwan, rahmat kepada tumbuhan. Maka kesannya, kebaikannya apa? Haiwan ke ataupun manusia akan selamat daripada kejahatan kita. Dua benda yang, satu yang pertama, kalau kita sempurna keyakinan kita, kita selamat daripada musibah ataupun keburukan. Yang kedua, kalau rahmat kita sempurna kepada makhluk, makhluk tu pula selamat daripada kejahatan kita. Okey. Boleh faham tak? Nanti saya bagi contoh. Okey. Musa yakin kan? Ni, kamalul yakin. Kesannya apa? Musa selamat daripada kejahatan Firaun dan kezaliman bala tenteranya. Selamat tak? Hasil daripada apa? Keyakinan. Nabi Ibrahim, keyakinan pada kebenaran, sempurna tak? Sehingga dia dicampak dalam api pun, dia tetap bertawakal pada Allah. Kesannya apa? Selamat daripada kejahatan Namrus dan selamat daripada api. Nabi Muhammad SAW yakin kepada Allah, sembunyi dalam gua Sur. Kesannya apa? Nabi selamat daripada kejahatan orang musyrikin, walaupun orang musyrikin dah betul-betul berada di yakin. Lepas tu Allah sebut dalam surah apa ni? Waman yatawakkal ala Allahi, sambung. Bahawa hasbuh. Cuba terjemah. Siapa yang tawakal bulat-bulat kepada Allah. Bila orang tu akan tawakal kepada Allah? Bila dia, keyakinan dia betul-betul sempurna. Maka dia akan serah pada Allah. Maka kesannya apa? Bahawa hasbuh. Allah akan
cukup baginya. Allah akan jaga dia walaupun berdepan dengan ribuan ataupun ratus ribu musuh. Allah akan jaga dia. Ini surah apa ni? Surah At-Talaq. Ayat berapa? 2-3. Mana boleh 2-3? Ni satu ayat je. 2. Bukan. 3. Kita tak tahu ayat berapa kan? Sebenarnya cuba baca ayat. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Cuba sambung. Wa may yattaqillah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sambung. Ini ayat dia. Ini sambungan dia. Itu menunjukkan kita hafal ayat tak habis. Sebenarnya ini wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dah masuk ayat 3 tu. Wa may yattaqillah hujung ayat 2. Yaj'al lahu makhraja hujung ayat 2. Awal ayat 3 wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kemudian sambungan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ini sambungan ayat 1000 dinar. Tapi tak lengkap. Okey, kemudian okey. Sambung ayat ni, cuba naik lagi. Wa alqi, dan bila Musa takut, Allah kata apa? Allah kata apa tadi? La takhaf, jangan takut. Sebab engkau akan menang. Engkau adalah paling tinggi. Maka lepas tu terus Allah perintah pada Musa, wa alqi. Alqi apa dah? Campak ma fi yaminika. Kita dah baca ayat ni semalam kan? Campak apa yang di tangan kanan engkau, maka ia akan makan semua apa yang tukang sihir lakukan. Innama sana'u kaidu sahirin. Wala yuflihu sahiru. Dan tukang sihir tidak akan berjaya dari mana saja dia datang. Okey. Cuba tunjuk hadis tu. Hadis. Okey, hadis ni menjelaskan dua asas dalam agama tadi. Apa dia? Satu, kamalu al-yaqin alal haq. Yang kedua, kamalur rahmah alal khalqi. Kalau kamalul yaqin, kesannya apa? Selamat daripada musibah. Kita ni kalau yakin dan serah pada Allah, kita selamat daripada musibah. Kalau kamalur rahmah, orang selamat daripada kejahatan kita. Contohnya hadis ni. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Annahu ghaza. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, annahu sesungguhnya dia ghaza. Ghaza apa dia? Berperang. Ma'a Rasulullah SAW, bersama Rasulullah SAW, Kibala Najdi, di arah Najdi. Najdi nama tempat. Falamma qafala, maka tatkala Rasulullah telah pergi, qafala ma'ahu, maka Jabir bin Abdullah pun ikut bersama Nabi. Pergi bersama Nabi. Wa adrakathumu al-qailah. Maka dalam perjalanan, qailah ni qailulah.
kepenatan menguasai Nabi dan para sahabat. Maka mereka pun berhenti untuk berehat. Di mana? Fi wadin. Di satu wadi, satu lembah, kasiril idat, yang banyak duri. Padang pasir yang banyak duri. Fanazala Rasulullah. Maka Rasulullah turun. Wa tafarraqan nas, dan orang ramai pun bertebaran. Fil idat. Sebab kawasan itu banyak duri, sahabat masing-masing bertebaran nak cari apa? Tempat yang tidak ada duri dan tempat yang ada pokok. Yastazilluna, untuk mereka berteduh bisyajar, dengan pokok. Okey. Wa nazala Rasulullah. Lalu Rasulullah pun turun tahta samurah, di bawah satu pokok yang dipanggil samurah. Fa'allaqa biha sayfahu. Nabi pun sangkut pedangnya di pokok tu. Balik daripada perang, ada pedang. Jadi sementara Nabi narat, Nabi sangkut pedangnya di satu pokok. Qala Jabir. Jabir berkata, fanimna naumatan. Lalu kami pun tidur dengan tidur yang nyenyak. Kemudian Iza tiba-tiba Rasulullah SAW yad'una, panggil kami semua. Tengah-tengah kami tidur, Nabi panggil kami. Yad'una faji'nahu, lalu kami datang kepada Nabi. Fa'iza, maka tiba-tiba indahu, di sisi Rasulullah ada seorang Arabiyun. Apa makna Arabiyun? Orang Arab Badui. Duduk sebelah Nabi. Jalisun, duduk. Faqala Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW berkata, Inna hazah ni, orang Arab Badui ni, ikhtaraqa, cuba nak merampas pedangku yang aku sangkut di pokok tu. Wa ana naimun, dan aku ketika itu sedang tidur. Semalam yu'aqibhu. Kemudian Nabi tidak menghukumnya. Rasulullah tidak menghukumnya. Rasulullah tidak menghukumnya. Ada riwayat lain, bila orang Badui itu ambil pedang dan nak bunuh Rasulullah. Maka orang Badui bertanya pada Rasulullah, siapa yang boleh halang aku daripada bunuh engkau? Nabi jawab apa? Nabi jawab dengan tenang, Allah. Sebut je Allah, pedang di tangan orang Badui jatuh. Nabi pun ambil pedang. Kemudian Nabi pula tanya orang Badui, siapa yang akan halang aku daripada bunuh engkau? Nabi jawab, orang Badui jawab apa? Dia tak jawab Allah lah sebab dia orang kafir. Dia jawab apa? Aku datang kepada orang yang paling mulia akhlaknya. Mana engkau tak akan bunuh aku? Ini sambungan. Dan Nabi tak hukum orang Arab Badui itu. Tengok kesimpulan dia pada. Faquwwatu yaqini Rasulullah SAW. Kekuatan yakin Rasulullah SAW kepada Tuhannya. Dah ada orang depan dia, bunuh pedang, Nabi tenang je. Sebab apa? Nabi yakin Allah akan halang. Jadi kekuatan keyakinan Rasulullah kepada Tuhan mana'at, menghalang orang Arab Badui daripada membunuh. Makna apa? Kesempurnaan keyakinan Nabi kepada Allah menghalang Nabi daripada segala mudarat. Betul? Kalau tak Nabi dibunuh kan? Tapi terhalang sebab apa? Allah halang. Kenapa Allah halang? Sebab Nabi yakin pada Allah. Serah kepada Allah. Kemudian, wa quwwatu ar-rahmah. Kekuatan rahmat Nabi lil a'rabi, kepada orang Badui. Kekuatan rahmat kepada orang Arab Badui daripada Rasulullah SAW salimah, menyebabkan orang Arab Badui selamat. Bisa babiha, dengan sebab itu daripada dibunuh. Sepatut Nabi boleh tak nak bunuh orang Arab Badui itu? Kenapa Nabi tak bunuh? Kenapa Nabi tak bunuh? Kamalu ar-rahmah alal khalq. Rahmat Nabi kepada orang Badui sampai Nabi tak bunuh.
Dan akhirnya apa? Fakanat sababan lihidayatihi. Sebab Nabi lepaskan dia menjadi penyebab orang Badui masuk Islam. Dan orang Badui pula menjadi penyebab kepada hidayahnya kaum dia. Nampak? Berlaku tak dakwah? Tapi berlaku dalam bentuk apa? Ceramah ke, tazkirah ke apa? Ha? Daripada orang kafir yang jahat nak bunuh Nabi, akhirnya beriman dan dia juga jadi pendakwah kepada kaum dia. Hasil daripada apa dakwah tu? Ha? Ha? Akhlak yang hasil daripada kamalul yaqin alal haq dan kamalul rahmah. Sekarang kita yakin kita tak berapa sempurna. Sebab tu kita asyik memikirkan takut orang kata, takut kan. Akhirnya kita sendiri pun tak selamat. Yang kedua, rahmat kita kepada orang tak sempurna. Akhirnya dengan sebab kita tak sampai ke ilmu, kita memudaratkan orang lain. Betul? Kita tinggalkan mereka dalam kejalan. Itu puncanya kita. Kita menjadikan mereka dalam mudarat, dalam kejahilan. Okey, kita balik pada ayat kita. Sambungan ayat 80. Falamma, maka tatkala ja'a, telah datang as-saharatu. Apa saharatu tadi? Mufrad ke jamak? Kalau mufrad ada sahirun. Maka tatkala telah datang tukang-tukang sihir. Biasa tukang sihir ni lelaki ke perempuan? Perempuan ke lelaki? Ada dalil tak? Biasa tukang sihir ni adalah perempuan. Surah Surah apa? Ayatnya? Takkan tak apa surah Al-Falaq? Wa min syarri syarrin naffathati fil uqad. Kita minta berlindung kepada Allah daripada kejahatan waktu malam dan kejahatan an-nafasat. Ini perkataan apa ni? Mufrad ke jamak? Mufrad ke jamak? Jamak makna salim. Apa tanda? Bila jamak makna salim, makna perempuan lah kan? Dari kejahatan, nafas apa makna? Daripada perkataan apa? Nafasa. Asal dia nafasa. Nafasa ni apa dia? Tiup. Biasa tukang sihir ni kerja dia apa? Cara tukang sihir buat kerja apa dia? Tiup. Kan? Jadi kalau nafasa tiup. Kalau orang yang tiup, nafisun. Kalau perempuan, nafisatun. Tapi kalau orang banyak tiup, tukang sihir dia bukan tiup sekali. Pagi tiup, tengah hari tiup, malam tiup. Tengah malam hembus. Maka dia panggil nafas. Kalau seorang nafas. Kalau ramai, nafasat. Jamak, mu'annas salim. Jadi kalau terjemah dari kejahatan, wanita, tukang sihir lah. Tukang hembus. Dia hembus di mana? Fil uqad. Uqad ni ikatan. Kan yang Nabi kena sihirkan. Dia guna apa? Rambut Nabi. Dia simpul rambut Nabi. Simpul tu dia panggil uqad.
Siapa yang menyihir Nabi ni? Orang Yahudi. Tapi ada riwayat mengatakan bapa dia tu Labid tu mastermind. Tapi yang buat kerja tu anak perempuan dia. Nafasat. Jadi berhati-hati dengan wanita. Sebab itulah cerita-cerita Melayu yang tu kasih biasa perempuan kan. Nenek-nenek kebayang kan. Okey. Maka tu kalau telah datang tu kasir. Qal berkata lahum kepada mereka Musa. Nabi Musa AS. Alqu. Campaklah. Campaklah. Oleh kamu. Ini keyakinan Nabi Musa. Sampai dia kata kamu campak dululah. Aku tak kisah pun. Ma antum. Lama mana. Engkau mulkun. Mulkun apa dia? Selama mana engkau, memang kerja engkau adalah campak je. Sebab tukang sihir dia campak je. Campak tongkat, campak tali. Okey, falamma maka tatkala alqaw mereka campak. Tengok bahasa Arab. Ayat sebelum ni Musa kata apa? Cuba tengok ayat sebelum ni. Ulku kan? Ulku. Ayat ni alqaw. Tulisan sama yang berbeza baris. Apa beza dia? Dari segi mana apa beza dia? Satu. Yang ni ulku ni fi'il amar, perintah. Ulku, campak oleh kamu. Yang ni setelah Nabi Musa perintah, mereka pun alqaw, mereka telah campak, fi'il madhi. Kalau alqaw fi'il madhi, telah campak. Kalau ulku fi'il amar. Yang membezakan apa dia? Baris. Yang ni dua-dua baris depan, yang ni dua-dua baris atas. Maka tatkala mereka telah campak, qala Musa, berkata Musa, ma ji'tum, apa yang kamu datang dengannya adalah sihir. Musa cakap terus terang, yang kamu buat ni semua adalah sihir. Tak ada apa-apa kelebihan. Bahkan dengan sihir kamu ni, innallah, sesungguhnya Allah sayubtilu, akan menghapuskan. Keyakinan Nabi Musa, sihir kamu ni Allah akan hapuskan. Ini kekuatan manusia, iaitu bila dia kepada Allah, jadi kuatlah, walaupun dia seorang je. Dan berdepan dengan musuh yang begitu ramai dan kuat. Kemudian kata Musa, innallah, sesungguhnya Allah, la yuslihu, tidak akan, apa dia yuslih? Tidak akan membaiki ataupun membaik, menjadikan amalan lah. Al-mufsidin, perusak lah. Ataupun makhluk perusak. Setiap amalan orang-orang yang merusakkan, Allah tidak akan
membaiki ataupun Allah tidak akan jadi kebaikan. Semuanya akan sia-sia dan tidak ada manfaat. Keyakinan Nabi Musa. Satu, sihir kamu ni sekejap lagi Allah akan hapuskan, hancurkan. Yang kedua, semua amalan orang yang buat kerosakan tidak akan jadi baik dan tidak ada manfaat sedikit pun. Ini umum. Ini umum. Bukan tukang sihir saja. Siapa yang buat kejahatan, maksiat ke apa ke, dia tidak akan membawa apa-apa kebaikan. Baik di dunia maupun di akhirat. Dan akhirnya kata Musa, wa yuhiqqullah. Dan Allah akan, apa dia yuhiqqu? Yuhiqqu yusabbit, menetapkan, meneguhkan, akan menetapkan al-haq, kebenaran. Apa yang Musa bawa adalah benar dan pasti Allah akan menangkan dan tetapkan. Bikalimati, dengan kalimahnya. Apa maksud kalimahnya? Ni zaman Nabi Musa ni. Zaman Nabi Musa pada. Dia kalimah ni ada dua maksud lah. Satu, kalimah kauniyah. Iaitu Allah akan menangkan kebenaran dengan ketetapan Allah. Macam Allah kata, kun fayakun. Menanglah. Yang kedua, kalimah Allah ialah dengan kalimah syar'iyah. Melalui kitabnya. Kitab Nabi Musa ketika itu apa dah? Taurat. Betul tak? Akhirnya Nabi Musa yang menang. Kan? Dan akhirnya Fir'aun dengan bala tenteranya tenggelam, lemas. Walau karihal mujrimun. Walaupun dibenci oleh orang-orang yang berdosa. Jadi Allah nak beritahu, orang kafir ke, orang buat dosa, semua benci kebenaran. Dan kebenaran tetap akan menang, walaupun mereka benci dan mereka rancang apa sekalipun. Itu adalah sunnatullah. Dalam surah apa ni Allah kata? Yuriduna mereka nak memadam cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nur Allah. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun ke musyrikun. Kafirun. Kan? Coba surah apa ni? Saf. Surah Saf. Allah kata apa? Orang kafir ini sentiasa ingin liyutfi'u, untuk memadamkan cahaya Allah. 24 jam orang kafir merancang, berusaha untuk padam cahaya Allah. Apa maksud cahaya Allah? Islamlah kebenaran. 24 jam mereka bekerja. Tapi Allah kata apa? Wallahu mutimmu nurihi. Dan Allah akan menyempurnakan cahayanya. Walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Okey. Jadi kalau Allah nak naikkan seseorang, apa saja perancangan manusia, tak berjaya. Naik juga. Kalau Allah nak jatuh pada seseorang, apa saja usaha manusia untuk pertahankan dia, dia akan jatuh. Kan? Okey. Boleh? Cukup. Malam ni tak ramah sebab tak ada sup telur merah.
Kita habiskan buku ni. Kat mana? Dalam riwayat lain. Muka surat 140. Kita amalan yang terakhir, amalan ke-66. Dalam riwayat lain disebutkan waman jalasa fi baiti lam yaghtabba insanan. Siapa yang duduk di rumahnya tidak mengumpat. Itu adalah lebih baik daripada keluar je mengumpat, keluar je buat dosa. Ungkapan Nabi SAW ta'zirahu, iaitu membantu memuliakannya dan menolong terus menerus. Jadi kelebihan yang Nabi sebut adalah hadis yang kita baca semalam, iaitu salah satunya ziarah pemimpin. Apa tujuan? Untuk memulia dan menghormatinya. Daripada Abu Katsir As-Suhaimi, daripada ayahnya, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Zar, tunjukkan kepada aku satu amalan yang apabila dikerjakan oleh seorang hamba, maka ia akan masuk syurga. Abu Zar menjawab, aku pernah bertanya hal itu kepada Rasulullah SAW. Dan beliau SAW menjawab, apa amalan itu? Yu'minu billah, beriman dengan Allah. Faqultu ya Rasulullah, inna ma'al iman amalan. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya bersama iman itu pasti ada amalan. Qal yurdakhu mimma razaqahu Allah. Qultu wa in kana mu'diman la syai'a lahu. Qal yaqulu ma'rufan bilisanihi. Qal qultu fa in kana ayyiyan la yublighu anhu lisanuhu. Qal fayu'inu maghluban. Qultu fa in kana dha'ifan la qudrata lahu. Qal falyasna'u li akhraqa. Qultu wa in kana akhraqa. Qal faltafata ilayya wa qal ma turidu an tada'a fi sahibika syai'an minal khair falyada'in nasa min azahu. Faqultu ya Rasulullah inna hadhi kalimah taysir. Faqala sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi ma min 'abdin ya'malu bi khaslatin minha yuridu biha ma 'indallah illa akhazat biyadihi yaumal qiyamah hatta tudkhilahu al-jannah. Maksud dia, bila ditanya kepada Abu Zar, tunjukkan kepada aku satu amalan yang apabila dikerjakan oleh seorang hamba yang akan masuk syurga. Maka Abu Zar menjawab, aku pernah bertanya soalan ini kepada Rasulullah. Maka Nabi menjawab, iaitu adalah dia beriman kepada Allah. Lalu aku, iaitu Abu Zar, berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya bersama iman itu harus ada amalan. Maka baginda SAW bersabda, adalah ia memberikan sedikit rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Jadi beriman, lepas tu amalan. Apa amalannya? Antaranya ialah bagi rezeki bagi sedikit daripada rezekinya kepada orang. Abu Zar bertanya lagi, bagaimana kalau dia tidak ada apa-apa, tak ada rezeki pun nak bagi pada orang? Maka Nabi menjawab, hendaklah ia mengatakan yang baik dengan lidahnya. Kalau tak ada duit, cakap benda yang baik. Jom kita pergi kelas. Jom kita salat. Jom kita zikir. Perawi berkata, lalu aku, iaitu Abu Zar, kembali bertanya lagi. Bagaimana jika ia seorang yang bisu? Tadi tak ada duit. Bercakaplah benda baik. Tapi kalau dia juga adalah seorang yang bisu, tidak dapat bicara dengan baik, maka baginda menjawab adalah ia menolong orang yang lemah.
Orang bisu boleh tolong orang dengan anggota badan dia. Aku Abu Zar kembali bertanya, bagaimana jika ia sendiri adalah orang yang lemah? Macam mana pula kalau dia sendiri tak mampu nak tolong, dia adalah orang yang lemah dan tak berdaya? Maka baginda menjawab, hendaklah ia memberi pekerjaan kepada orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Dia bagi pekerjaan ataupun usaha untuk mendapatkan pekerjaan kepada orang lain. Abu Zar kembali bertanya lagi kepada Rasulullah, bagaimana jika ia sendiri tidak mempunyai pekerjaan? Abu Zar berkata, lalu Rasulullah menoleh kepadaku dan berkata, jika engkau tidak ingin menyisakan pada sahabatmu ini, orang tersebut sedikit pun kebaikan, maka hendaklah ia tidak menyakiti orang lain. Apa kebaikannya? Jangan sakiti orang. Bila tidak sakiti orang, sebenarnya kita telah berbuat baik pada orang. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis. Nabi bagi makna seorang Muslim. Apa makna seorang Muslim? Nabi kata, al-Muslim man salima al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenar ialah orang Islam yang lain selamat daripada mulutnya dan tangannya. Itulah Muslim. Mulutnya tak menyakiti hati orang dan kaki tangannya tak memukul orang. Dia adalah Muslim. Abu Zar bertanya lagi Rasulullah, sesungguhnya ini adalah nasihat yang sederhana. Lalu Nabi SAW bersabda, demi Allah, yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang hamba yang mengerjakan salat, tidaklah seorang hamba yang mengerjakan salah satu daripada sifat tersebut kerana mengharapkan balasan daripada Allah, melainkan amal itu akan meraih tangannya, akan memimpin tangannya pada hari kiamat sehingga membawanya masuk ke syurga. Apa dia amalan tu? Sedekah. Kalau tak boleh sedekah, cakap benda yang baik. Kalau bisu tak boleh cakap benda yang baik, tolong orang yang lemah. Kalau tak boleh nak tolong orang yang lemah, bagi pekerjaan. Kalau dia tak ada pekerjaan, jangan menyakiti orang lain. Jadi Nabi kata kalau buat salah satu daripada ni, amalan yang dia buat tu akan memimpinnya ke sampai dia masuk syurga. Wallahu alam. Ada satu lagi hadis, kita habiskan, akan datang insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنال عظيم الأجر والغفران.